Tetapi kita jangkakan rakan wartawan kita Hasimi Muhammad telah pun bersedia di Istana Negara untuk ada perkembangan dan juga perincian mungkin berkaitan dengan apa sebenarnya makna darurat dalam tempoh dan juga keadaan sekarang. Kalau Hasimi sudah bersedia ketika ini, Hasimi silakan. Baik, terima kasih Ehsan dan juga Najib di studio ketika ini lintas langsung dari pintu 2 Istana Negara. Semalam kalau kita telah pun dimaklumkan bahawa Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di 6 buah negeri. Perdana Menteri telah pun mengumumkan bermula 13 Januari hingga 26 Januari ini, dan hari ini juga kita dikejutkan dengan satu lagi berita di mana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Datuk Din Al-Mustafa Billah Shah telah pun berkenan untuk melaksanakan darurat di mana perkenan itu akan berlangsung sehingga 1 Ogos 2021 ini, dan tumpuan pastinya adalah bagaimana rakyat mahu memahami dan tempoh pelaksanaan darurat ini, apa yang boleh dilakukan, apa juga yang akan dari sudut kesejahteraan dan juga ekonomi rakyat dalam usaha untuk memastikan satu, bahawa ekonomi terus bergerak dan juga penularan COVID-19 dapat ditekan. Dan perkara itu pastinya kita akan turut mencuri tumpuan apabila dijangka Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin juga akan membuat perutusan khas berkenaan dengan pelaksanaan darurat pada jam 11 pagi ini, dan kita jangkakan bahawa perincian mengenai makna darurat ini dan juga larangan-larangan dan juga apa yang boleh dilakukan dalam tempoh tersebut akan diperincikan secara lebih detail dan lanjut oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam putusan khas tersebut pada jam 11 pagi ini kita jangkakan. Namun untuk tempoh ini, apa yang kita tahu setakat ini, kalau saya boleh tekankan lagi sekali bahawa usaha untuk melaksanakan tempoh darurat sehingga 1 Ogos 2021 ini ataupun suatu tarikh yang lebih awal jika angka kes COVID-19 harian dapat dikawal adalah salah satu usaha kerajaan untuk memastikan bahawa penularan COVID-19 ini dapat dibendung. Dan perkara yang paling penting di sini juga dalam kenyataan telah pun dikeluarkan oleh pihak Istana Negara maklumkan bahawa Al-Sultan Abdullah turut berkenan terhadap cadangan kerajaan bagi pembentukan suatu jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan, dan yang berkait ini pastinya satu mekanisme ataupun inisiatif yang akan diberikan kuasa sepenuhnya untuk menasihati Al-Sultan Abdullah dan juga Perdana Menteri dalam tempoh darurat itu. Kita faham bahawa dalam tempoh darurat seperti mana yang telah pun diberitahu oleh pakar perlembagaan Profesor Dr. Syam Rahayu bahawa dalam tempoh ini bahawa parlimen akan digantung, dan pastinya dalam tempoh itu juga telah pun diterangkan oleh Dr. Syam Rahayu bahawa peruntukan undang-undang boleh diluluskan tanpa terikat dengan perlembagaan negara. Selain juga maklumkan bahawa tenaga angkatan ataupun anggota tentera boleh dikerahkan dalam tempoh darurat ini bukan untuk menakutkan rakyat tapi juga dalam usaha untuk mengawal selia penularan COVID-19 dan juga usaha-usaha kerajaan ke arah untuk membendung penularan COVID-19. Itu yang perlu kita faham setakat ini, kerana setakat ini parlimen telah pun tergantung dan sepenuhnya kita berharap kepada jawatan kuasa bebas yang akan dianggotai oleh ahli-ahli parlimen kerajaan dan pembangkang serta pakar-pakar kesihatan yang akan menasihati Yang di-Pertuan Agong. Jadi setakat ini apa yang boleh kita ketahui itu dalam tempoh darurat ini bahawa satu jawatan kuasa bebas akan ditubuhkan untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Dan juga dalam tempoh ini kalau kita boleh sentuh juga kesan daripada isytiharan darurat ini sebagaimana dimaklumkan oleh Profesor Dr. Syam Rahayu bahawa perlembagaan juga digantung dan pentadbiran negara dalam tempoh itu akan ditentukan oleh pihak eksekutif, dan juga tentera akan diambil alih teraju hal berkaitan dengan keselamatan khususnya untuk mengawal selia penularan COVID-19 ini. Dan untuk jam 5 petang ini juga pastinya kita akan memberi fokus kepada SOP yang akan ditekankan atau diberikan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi perkara-perkara itu pastinya akan lebih memahami rakyat dan tempoh ini buat masa ini kerana masih lagi tidak jelas bagaimana pelaksanaan darurat itu, dan kita harapkan orang ramai di luar sana untuk tenang kerana tempoh darurat ini bukan mengekang untuk rakyat Malaysia berada di dalam rumah, kerana kita tahu bahawa sejarah telah pun menunjukkan
menunjukkan bahawa Malaysia telah pun melaksanakan darurat pada beberapa puluh tahun yang lalu dalam usaha untuk menyelesaikan isu-isu tertentu dan rakyat tidak terjejas dalam tempoh tersebut, Ehsan. Okey, terima kasih. Terima kasih Hasimi atas perkembangan tersebut. Hasimi merangkumkan perkara-perkara yang penting untuk kita fahami kerana Ehsan, apabila sahaja berlaku saja pengumuman darurat ini diisytiharkan, ramai yang WhatsApp saya juga ni sebenarnya yang tanyakan boleh ke, apa yang akan berlaku, boleh pergi kerja ke tidak, boleh ke rumah ke tidak. Itulah yang kami cuba pastikan dan juga sahkan kerana kita ingin fahami sebenarnya, dan kami telah menghubungi sebentar tadi pakar-pakar juga untuk kita memahami